Mek, kau jangan sedih tau. Aku tahu nasib aku ni malang. Tapi aku perlukan kekuatan kau sekarang. Okey? Be strong. Serius lah, babe? Alah, sabarlah dulu. Janganlah pergi lagi, please. Jangan pergi, please. Hey. Kenapa? Apa yang aku kena tunggu? Ha? Kau ada plan apa-apa ke? Aku tak adalah plan apa-apa, tapi aku rasa ada hikmah semua benda ni jadi. Kau tunggu dulu, please. Tak ada. Esok juga aku akan plan percutian aku. Aku akan book semua benda. Dan aku akan pergi seorang. Tak ada siapa boleh kacau aku, termasuk kau. Kau tak boleh kacau aku juga, faham? Kau nak tinggal aku seorang? Ya. Janganlah pergi lagi. Tunggulah. Sabar sikit je lagi, please. Janganlah pergi, babe. Tolonglah. Babe. Aku tak kisah kalau kau nak meroyan ke, menjerit ke, menangis ke. Aku tak kisah, babe. Aku tak peduli. Aku akan pergi juga holiday seorang-seorang. Ya? Dan aku tetap dengan pendirian aku yang aku akan pergi bercuti. Babe! Sorang-sorang! Babe, janganlah tinggal aku seorang-seorang. Babe, janganlah tinggal aku seorang-seorang. Memang nak pergi bercuti juga. Itu sedikit sebanyak sedutan dari drama Adakah Kau Menungguku yang sebenarnya berkait rapat dengan topik yang kita nak bawakan pada hari ini, iaitu sayangi diri ataupun self-love. Betul. Dan bersama kita di studio ini kita ada dua jejaka. Wow, yang tidak asing lagi bersama dengan kita. Yang di sebelah saya ni, siapa yang tidak kenal dengan beliau, kita bersama dengan Syamid, seorang pelakon, seorang bapa, seorang suami. Kita lagi akan kongsikan serba sedikit berkenaan dengan topik kita. Dan di sebelah Hisham, kita bersama dengan coach kita hari ini. Siapa juga yang tak kenal dengan coach? Biasa bersama dengan kita di Wanita Hari. Tepukan dan sebagainya daripada coach tu. Coach Fauzul Naim Ishak, berunding pembangunan potensi diri. Apa khabar? Baik, Anda. Terima kasih kerana menjemput sekali lagi. Alhamdulillah. Ini macam dua lawan dua. Okey, baik Fatin. Kita nak mulakan perbincangan kita pada hari ini tentang self-love. Tetapi, coach, mungkin sebagai mukadimahnya, mungkin coach boleh perincikan apakah yang dimaksudkan dengan self-love. Okay, bila menyebut tentang self-love atau dalam bahasa Melayunya adalah menghargai atau mencintai diri. Adalah satu proses bagaimana seorang individu itu dapat melihat perspektif diri. Dapat melihat tentang apa sebenarnya yang dia perlukan dan dia mahukan. Dan persoalan bagaimana dia dapat menghargai diri. Cuma ramai orang kata, adakah ini proses untuk kita jadi kedekut? Tidak. Ya, sebenarnya proses ini adalah proses untuk kita reset. Dalam bahasa yang kita sebut sebagai tomak ninah. Supaya kita dapat untuk recharge baik diri kita. Untuk menambahkan baik tenaga kita. Dan bila kita ada tenaga, barulah kita boleh bantu orang lain. Dia macam ni lah. Seumpama kalau kita naik kapal terbang kan. Dan kapal terbang, pramugara selalu kata apa? Kalau jatuh mas tu, pertama kena letak kat muka kita dulu. Baru bantu orang lain. Macam itulah juga. Proses love ni ataupun self love adalah untuk kita sayangi diri kita, bantu diri kita untuk apa? Untuk cipta tenaga bagi membolehkan kita bantu orang lain lepas tu. Saya suka bila coach cakap sebab apa tahu, saya ada terbaca dia kata macam mana kita nak sayang orang lain kalau kita sendiri tak sayang diri kita. Saya boleh setuju betul 100%. Tetapi coach, untuk seorang suami, seorang ibu yang ada banyak tanggungjawab kecil-kecil ni, macam mana sebenarnya? Di mana nak didahulukan sebenarnya? Okey, kita akan kembali dengan coach, tapi kita nak tanya kepada Hisham Hamid terlebih dahulu kan. Bagaimana sebenarnya sayangi diri, okey, tapi kadang-kadang kita ni ada tanggungan. Di mana kita nak cari titik tengah untuk kita mengutamakan diri kita tu? Betul, sebenarnya perkara tu susah tau. Kadang bila kita ni ketua keluarga, kadang-kadang kita reach a certain point in life di mana apa yang kita lakukan ni bukan untuk diri kita, adalah untuk keluarga, untuk anak-anak dan sebagainya kan. So setiap kali kita lakukan tu macam diorang dulu. Kita tak makan pun tak apa, biar diorang semua serba-serbi cukup, kita ni kemudian. Tapi saya rasa konsep macam tu tak sihat sebenarnya. So apa yang saya buat secara pribadi adalah again, saya akan settlekan diorang dulu. Mungkin it's just sebagai seorang ayah dan sebagainya. Kemudian bila dah ada ruang sikit, baru saya akan cari untuk diri sendiri. Untuk cari that self-love moment, that me time, kadang-kadang apa yang kita buat kan. Okey, baik. Itu kalau Hisham sendiri kan. Tetapi isteri full-time housewife, betul?
Okey, jadi adakah Hisham sebagai seorang suami membenarkan isteri untuk ada me time dia juga? Sebab kadang-kadang kita perempuan ni, orang kata kalau suami keluar bekerja mungkin 8 jam. Okey, kalau office hour lah ya. Tetapi wanita ni kalau di rumah, jadi suri rumah, okey, homemaker ni 24 jam, 24/7. Dia macam tak ada rest hour langsung. Macam mana? Saya rasa saya dah terlebih bagi dia me time. Saya memang jenis yang open-minded lah, macam you nak your me time, go ahead. In fact, 2-3 bulan lepas ada dia pernah cakap dia nak pergi staycation dengan kawan, dengan sepupu dia, dan I cakap okey lah, tak ada masalah sebab I tahu benda tu penting. Betul. And especially kalau macam suri rumah tangga yang housewife ni, bukan senang nak jaga anak dekat rumah. Sebab I satu hari kalau dengan anak-anak dah besar sekarang, tapi dulu masa orang kecil-kecil, satu hari tu I boleh kadang-kadang merasa macam nak entak kepala kat ini. Sebab stres. Betul. Sebab macam, yalah, mungkin siapa yang ada anak kecil akan faham benda tu. So pada saya penting untuk dia ada. Dia punya me time lagi penting daripada I punya me time. Sebab I tahu the things that you go through buat kerja kat rumah tu memang sangat-sangat challenging. So memang anytime pun tak pernah, setakat ni tak pernah cakap tak boleh lah. Saya harap Syahiran tengah menonton sekarang ni. Ya, saya yakin. Okey, kalau Hisham kata tadi memang memberi sepenuhnya kata me time kepada isteri, bagaimana pula kalau lelaki? Apa me time yang mereka cuba carikan kalau boleh dikongsikan? I kadang-kadang saya nak macam, fahami juga. Sebagai seorang pelakon, kita kerja kadang-kadang lebih dari 12 jam Betul, sehari. flexible hours kan. Bila ada ruang untuk diri sendiri tu, selalunya I just want to be on my own. Kat rumah most of the time. Sebab I rasa ada lepas pasar nak lepak-lepak kat mamak tu, dulu selalulah. Lagi penat kot Lagi penat. So sekarang ni rasa kat rumah I ada satu corner dekat ruang tamu I. Dia sofa L tau. Lepas tu ada macam ni lah, meja coffee table. I akan duduk kat corner tu, I akan duduk macam ni tengok TV, and I rasa macam selesanya benda ni. I boleh duduk dekat situ. Orang akan tengok, apa benda? Kursi besar-besar you nak selit kat corner tu. I tak tahu. I macam benda tu buat I rasa selesa, and I rasa macam okay, this is me resetting and relaxing. Tak nak fikir pasal apa-apa macam tu. Okey, menarik sangat-sangat apa yang Hisham cakapkan ni. Sebab yalah, biasanya kalau kita nak ada me time, lelaki dengan perempuan ni mungkin sedikit berbeza. Kalau perempuan, me time nak pergi spa, nak buat rambut, nak buat kuku, facial dan sebagainya. Tetapi lelaki ni kan, saya baca ada man cave. Okey, coach. Pentingnya man cave ni untuk seorang lelaki, dan macam Hisham kongsikan tadi, mungkinlah bukan cave yang sebetul-betulnya, tetapi ruang privasi itu yang kita panggil sebagai man cave untuk seorang lelaki, yang ini sebenarnya penting untuk setiap lelaki ada for me time dia. Dia bila menyebut tentang lelaki banding dengan wanita, dia sebenarnya ni adalah dua spesies makhluk yang berbeza. Lelaki dan wanita, dia ada cara pandang dan cara fikir berbeza. Dia kalau kita boleh ambil kira mudah macam inilah. Kalau kita buka otak lelaki dan buka otak wanita, kita akan nampak ruang yang amat berbeza. Dalam otak lelaki ni ada seorang pakar kata apa? Dalam otak lelaki, kalau dibuka dalam otak lelaki tu, dia akan ada banyak kotak. Dia akan ada banyak kotak, dia kata. Dan kotak, antara kotak ni, dia akan usaha supaya tak bersentuh. Okey. Dia akan ada kotak hobi, akan ada kotak kerja, dia akan ada kotak yang dinamakan sebagai the unknown, ataupun kotak tak ada apa-apa. Okey, dan kotak ni jarak dan jaraknya dia takkan bersentuh, takkan bersentuh. Dia akan berusaha untuk tak sentuh. Dia berbeza pula dengan wanita. Okey, kenapa dengan otak wanita? Wanita pula, bila kita buka, tak ada ruang dia ada kotak yang sama juga, tapi semua bersentuh. Bertindan semua ni. bersentuh, semua overlapping. Sebab tu bila lelaki kan, kalau kata sebagai contoh, seorang isteri sebagai contoh, dia tanya suami dia, "Abang, apa yang abang buat sekarang?" Dia kata apa? Tak ada apa-apa. Kalau dia sebut tak ada apa-apa, tu maksudnya apa? Memang tak ada apa-apa. Dan dia berada kat mana? Dalam kotak yang dia unknown tu. Kotak tak ada apa-apa tu. Tapi wanita, dia akan rasa apa? Betul ke bang, tak ada apa-apa ni? Apa saya buat silap? Dia akan kata macam tu. Tapi memang lelaki begitu. Lelaki bila dia berada dalam kotak tu, kotak tak ada apa-apa ni, dia akan dalam keadaan relax, tak buat apa-apa, dia akan termenung. Itu biasa. Kerana itu adalah ruangan untuk dia reset balik semua benda. Dia berbeza pula dengan wanita. Kalau sebagai wanita duk termenung, tanya dia, apa berlaku? Tak ada apa-apa. Kalau tak ada apa-apa tu mesti ada apa-apa. Betul lah tu. Kerana dia bersentuh-sentuh dengan semua lain. Sebab tu dia sebut tentang lelaki dan wanita, kena faham. Dia dua makhluk yang berlainan spesies. Tapi penting juga, ni penting, sebab saya suka dengan apa yang Tuan Hisham kata tadi, tentang keperluan untuk bertoleransi. Keperluan untuk bertolak ansur. Apabila lelaki mahukan ruang dia, wanita berikan. Benarkan. Dan begitulah juga untuk seorang wanita. Apabila dia perlukan ruangnya, lelaki pun kena beri peluang. Sebab apa yang jadi isunya adalah apabila
kedua-duanya saling tidak boleh untuk bertoleransi. Kerana merasakan bahawa kau punya tanggungjawab, aku ada tanggungjawab aku, kau kena buat tanggungjawab itu tanpa perlu ada ruang untuk kita buat apa-apa. Dan ini sebenarnya bahaya ya coach. Kejap lagi kita nak kongsikan tentang betapa bahayanya kalau tidak ada me time. Ya, saya kira coach sebenarnya nak memperincikan sebenarnya berkenaan dengan kotak anon tadi tu. Dah jelas ya penonton di rumah. Baik, kita nak dengarkan kata Hisham dan juga kata coach. Kita nak dengarkan juga kata orang ramai berkenaan dengan topik kita hari ini. Jom kita dengarkan. Bagi I memang sangat penting kita memang kena menyayangi diri sendiri, kena jaga diri sendiri. Cara I jaga diri I sendiri dengan belajar macam mana nak cakap no. You know, kita tahu kita punya boundary sendiri, kita tahu macam mana nak jauhkan diri daripada benda-benda yang toxic. Sekarang ni dengan adanya social media and all, semua tu kadang-kadang have a social media diet, tengok siapa yang you follow, benda tu for me that is self love for me lah. Kalau I rasa satu hari tu, kalau I rasa macam I tak boleh lah buat ni, I tak akan buat. I will always pay attention to my body. For example, macam kalau I gym, I workout, I diet, I jaga makan. Tiba-tiba satu hari ni macam aku tak boleh lah, rimas lah nak jaga-jaga makan, nak diet ni, aku nak makan dessert, I pergi makan. So that's how I tell myself, this is me taking care of myself. So for me, one of the way yang I do to self-love is not to be too hard on myself. Sebab kita kadang-kadang, like for me, I used to be very hard on myself. Kalau I tak berjaya buat something tu, I macam like, oh, I ni tak bagus, I ni, I try to put down myself, and then I realize that I shouldn't do that. I should, I should be positive about it. Nanti, because like, if you keep bringing down ourselves, nanti kita pun takkan, we can't grow sangat. Kalau kita tak sayang diri kita, siapa lagi nak sayang diri kita? Nak harapkan orang luar, tak mungkin lah. Tak ada siapa yang boleh meningkatkan kita punya keupayaan diri selain daripada diri sendiri. Dan untuk kita meningkatkan keupayaan kita, mestilah kita ada penjagaan dari segi kesihatan, mental, everything. Baru kita punya, orang kata, untuk individu tu ada dalam diri sendiri. Bukan motivation daripada orang, bukan motivation daripada speaker yang hebat-hebat ke yang bagi. Nah. Yourself and God. Fatin, itu tadi sedikit sebanyak pendapat rakan-rakan selebriti, dan saya suka salah seorang tadi dia cakap social media diet. Kadang-kadang ni perlu juga untuk kita orang kata diet ataupun tak terlalu melihat kepada social media sekarang ni yang akan membuatkan kita rasa lagi stres. Macam mana nak ada me time? Okey, tapi ni saya nak tanya kepada Hisham. Okey, sebagai seorang pelakon, back to back drama, satu lepas satu. Hero Malaya. Alhamdulillah. Tapi macam mana kan Hisham dalam kesibukan kerja ni kan, masih lagi orang kata mementingkan juga kesihatan diri dan juga bagi juga me time walaupun jadual daripada pagi sampai ke pagi, kerja siang dan malam? I think macam apa Nana cakap tadi, kesihatan diri itu sangat-sangat penting, especially untuk kita orang ni yang memang kerja kadang-kadang tak tentu masa. So memang sentiasa kena stay fit lah. So kalau macam dekat set tu, apa yang Syam lakukan, Syam ambil suplemen dan sebagainya. In between kalau macam tak ada scenes ke apa, akan take a nap. Tapi like I said tadi, kalau setiap kali kalau ada ruang, contohnya macam ada hari cuti, kenalah juga pergi gym, pergi bersenang-senang. Itu pun adalah satu kaedah me time juga tahu untuk certain people. Bila diorang berlari, diorang tenangkan fikiran, it's nice, it's a nice feeling lah. And then at the same time pun you buat sesuatu untuk tubuh badan you, untuk beri kecergasan kat diri you. So untuk dia macam mana yang ada ruang, selit. And it's about prioritization lah. Untuk mana yang penting, okey, kita tumpukan pada yang tu dulu. Dia lebih kepada pengurusan kehidupan kita kan. Kalau boleh coach kongsikan macam mana kita nak cakap sayangi diri dan juga pengurusan diri, pengurusan emosi, pengurusan keluarga untuk kita nak dapatkan self love tu. Bila menyebut tentang nak sayangi diri, penting kita perlu ada masa. Itu paling penting. Ramai orang kata, macam nak cari masa? Saya ni kerja, saya buat itu, buat ini. Satu perkara yang kita perlu pegang. Hanya orang sibuk sahaja ada masa. Hanya orang sibuk Orang yang tak sibuk, tak ada masa.
Kenapa orang sibuk ada masa? Kerana orang sibuk mampu untuk rancang masa dia. Dan dia mengejar masa tu kan. Sebab dia sibuk. Maka dia perlu tentukan masanya buat apa. Pagi nak buat apa, petang nak buat apa, tengah nak buat apa. Hatta dalam membagikan masa untuk keluarga pun kena ada masa. Cuma pentingnya adalah dia kena bersedia. Dia kena berusaha untuk luangkan masa itu. Sebab tu bila sebut tentang persoalan self-love ataupun sayangi diri, apakah faktor yang selalunya orang sukar untuk sayangi diri dia? Jadi 3 faktor. 3 faktor. Pertama adalah trauma silam. Yang mana mungkin pernah berlaku peristiwa-peristiwa silam yang berbekas. Ini yang menyebabkan kadang-kadang dia sukar untuk terima hakikat itu. Yang kedua adalah persoalan self-audit. Kita banyak sangat nak audit kita. Aku ni teruk lah, aku tak pandai lah, aku miskin lah, aku ni gemuk lah. Banyak berfikir, Itu pun dipanggil sebagai self-audit. Lepas tu kadang-kadang self-audit ni juga menyebabkan kita sukar tak sayang diri kita. Dan nombor 3 adalah sistem yang mendiskriminasi. Yang kadang-kadang orang kata apa? Alah, ini hanya untuk orang-orang handsome sahaja. Ini hanya untuk orang kacak saja, untuk orang comel saja. Sistem ini juga akan menyebabkan kita sukar untuk menyayangi diri. Sebab tu kita sebagai seorang individu, kita pertama sekali, kita kena sedar menyayangi diri itu adalah satu proses. Dia bukan satu destinasi. Yang dikata bahawa dia tidak ada benda yang utama. Kita kena terus berusaha. Kita kena terus mencari kaedah untuk sayangi diri kita juga. Dan satu perkara yang penting juga, bila ada trauma, bagaimana untuk kita maafkan diri kita? Itu penting. Kadang-kadang orang kenapa dia sukar untuk sayangi dirinya? Kerana ada peristiwa-peristiwa yang berbekas. Yang mana dia kata ke bawah, disebabkan benda ini, aku yang buat. Aku yang menyebabkan benda berlaku. Jadi dia tak mampu untuk maafkan diri dia atas peristiwa itu. Itu yang menyebabkan dia nak move on sukar. Dia nak bergerak ke depan sukar. Kena terima hakikat bahawa benda itu berlaku. Dan satu perkara penting, jangan nak tambah-tambah. Contoh, kalau sebagai contoh, kita lah mungkinlah, ni wa'na'udzubillah. Kadang-kadang ada setengah perkara yang berlaku pada orang lain, mungkin kita mampu untuk bantu orang tu untuk tak jadi peristiwa tu. Contohnya aksiden. Ada kadang-kadang mungkinlah keluarga kita. Dia aksiden. Disebabkan apa? Sebabkan kita tak bawa orang tu untuk pergi ke tempat suatu tempat. Kena benarkan dia pergi sendiri. Dia fikir, kalaulah, buah kalau. Dia ada buah kalau. So kalau tu. Kalaulah aku yang bawa, mungkin takkan berlaku. Tunggu dulu, stop dulu. Kenapa? Benda dah berlaku dan terima hakikat benda itu berlaku dan jangan tambah-tambah. Sebab itu penting kita kena sedar akan hikmah. Dan kita kena sedar bahawa hikmah itu bukan kita yang tentukan. Akhirnya datang daripada Yang Maha Kuasa. Ya, Masya Allah. Betul sangat apa yang Coach cakapkan tadi kan. Dan Coach, betulkah kalau saya salah? Tadi saya ada terbaca, dia kata untuk kita menentukan skala betapa kita self-love diri kita ni adalah kita pergi ke cermin dan kita lihat diri kita di dalam cermin. Perkara pertama yang kita cakap mengenai diri kita tu akan menggambarkan betapa kita menyayangi diri kita ataupun tidak. Sebagai contoh, kalau kita cakap, aduh gemuknya aku hari ni, itu dah merujuk kepada perkara yang negatif. Kalau cakap, not bad juga aku ni. Itu ni merujuk kepada sesuatu yang lebih positif. Dan ini akan menentukan sama ada kita menyayangi diri kita seadanya ataupun kita sebenarnya macam terlalu stres dengan diri sendiri. Itu menarik. Sebab bila sebut tentang perkara tu, ini penting. Bila nak sayang diri, pertama sekali adalah kita bukan sayang realiti hidup kita. Sebab contoh, dah gemuk lah. Nak jawab apa? Apa yang kita nak buat? Ya, contoh macam inilah. Kalau kadang-kadang kita ada kawan baik. Kawan baik ni selalu akan tolong kita waktu bila? Waktu kita susah. Adakah perlu kita sempurna untuk dia tolong? Tak perlu. Kerana dia tolong kerana dia sayang kita. Tak kira kita ni macam mana pun. Begitulah juga diri kita pada diri kita. Jangan nak tunggu kata kita ni handsome, kita ni sihat, kita ni kaya, baru nak sayang diri. Kerana kita terima realiti kita. Sebagai contoh, kalau betul gemuk, terima realiti kita gemuk. Tapi akan ada benda-benda lain yang sebenarnya kita boleh lebih hargai. Contoh, kita hargai diri kita kenapa? Kerana kita masih hidup. Betul. Kita masih mampu bergerak, masih mampu berusaha, masih mampu untuk capai apa kita capai pada hari ini. Masalah utama kenapa orang sukar untuk sayangi dirinya kerana dia suka untuk membanding-bandingkan. Ini yang kadang-kadang menyebabkan proses sayangi diri ini akan terbantut. Sebagai contoh kata apa? Aku kalau boleh nak handsome macam Tuan Hisham. Nak kacak macam Tuan Hisham.
body macam dia. Tuan-tuan Cik Puan, nak jadi macam ni bukan senang. Ada prosesnya. Tapi tak mustahil. Tapi tak mustahil. Sebab tu bila sebut kata bahawa sayangi diri, ya boleh. Nak jadi boleh, tapi kena usaha lebih. Kenalah kita ada me time tu yang saya suka. Saya suka lah Tuan Syam kata tadi. Kata kita ada me time. Untuk apa kita usaha? Untuk jadi lebih baik. Itu penting dalam hidup untuk terima realiti. Okey, mungkin ada juga Isham sedikit yang mana kalau kita bercakap ini mesti perlu ada peranan dari segi support system, ahli keluarga dan sebagainya. Support system tu sangat-sangat penting. Sebab kadang-kadang ada dalam hidup ni memang macam mana sekalipun akan ada momen-momen di mana kita akan rasa kita at the lowest lah. Kita perlu macam apa yang kita buat semua tak kena, semua salah, semua everything is not going our way. So sangat-sangat macam tu support system tu sangat penting. Macam yang kalau dah ada rumah tangga tu mungkin isteri ataupun mak ataupun kadang-kadang anak-anak pun adalah satu, kadang-kadang walaupun dia masih kecil macam tu, dia tak cakap apa-apa pada kita. Kita pandang muka dia, kita akan dapat satu sejenis semangat yang macam you know what, I'm gonna do this for you. Benda-benda macam tu. Walaupun orang tak cakap apa-apa, orang masih kecil kan, mungkin orang tak faham. Tapi kalau yang dewasa tu mungkin pasangan kita kata-kata simple like macam it's okay B, you can do this, you got this. Benda macam tu pun cukup dah untuk bagi kita suntikkan semangat. So pada saya support system sangat-sangat penting dalam apa jua yang kita lakukan. Dan terutamanya untuk kita yang menghadapi situasi-situasi yang memenatkan, situasi-situasi yang stres, untuk kita sayangi diri kita ni perlu sokongan daripada orang di sekeliling, orang yang kita sayang terutamanya. Tapi kan Coach, mungkin Coach boleh kongsikan juga, sekiranya seseorang itu tidak mementingkan penjagaan diri, kesihatan diri, tidak ada self-love, tidak ada me time ini, apa sebenarnya kesan, mungkin jangka masa pendek, jangka masa panjang kepada individu ni, Coach? Ini satu soalan yang amat berkuasa tinggi. Ayatnya. Bila menyebut tentang kasihi diri, cintai diri, ada persoalan kita nak menjaga kesihatan. Nak sihat minda. Nak sihat kita punya roh. Nak sihat kita punya emosi. Bila kita sayangi diri, dengan sendirinya faktor-faktor positif akan datang pada diri kita. Kenapa? Kerana kita dah mula nampak apa yang perlu dibuat. Namun begitu, apabila kita tak sayang diri, dia akan makin banyak menarik perkara-perkara negatif. Itu yang akhirnya dia akan membawa kepada satu situasi yang mungkin menyebabkan dia depresi. Dia akan jadi murung. Sebab tu bila sebut tentang kemurungan, ini adalah satu situasi suasana yang dah memang sukar untuk kita bantu. Sebab tu kadang-kadang orang yang murung perlu apa? Perlu bantuan. Contohnya perlu ada pakarnya, perlu ada terapisnya, perlu ada coachnya, perlu ada kaunselornya. Sebab dah sampai ke tahap itu. Sebab tu bila sebut tentang persoalan ini, kita tak mau sampai tahap tu lagi. Sebab tu kenapa perlu sayangi diri. Sayangi diri kita. Untuk apa? Untuk kita mengelak daripada kita membawa diri kita kepada kemusnahan untuk diri kita. Sebab tu penting, kena sayang diri. Ya. Okey, kita dah sampai ke penghujung. Terima kasih banyak Coach. Tapi sebelum kita habiskan kata perbincangan kita ni, kita nak dengar juga daripada Hisham sendiri, bagaimana sebenarnya peranan ibu bapa untuk sayangi diri sendiri sebenarnya boleh jatuh juga kepada anak-anak, melihat kepada positivity daripada ibu bapa tu. I think saya memegang pada satu prinsip, apa-apa yang saya lakukan bukan macam apa saya macam posting, bukan sebab saya public figure dan sebagainya, tapi apa yang saya buat, jaga tingkah laku, jaga disiplin, jaga profesionalism adalah untuk memberi contoh kepada anak-anak saya. Sebab saya percaya dalam istilah bukan cakap suruh tau, you lead by action. I takkan suruh you buat macam tu, I akan tunjukkan you macam mana nak buat macam tu. Contoh macam kat rumah, benda simple macam solat. Kita solat, kita tak payah suruh dia dulu. Bila dia selalu tengok kita buat, jadi benda tu jadi satu macam, ayah selalu buat macam ni, so aku pun kena buat macam tu. So benda-benda simple macam lead by example and literally doing it so that they can see it. So bila kita selalu sentiasa positif dan sebagainya, anak-anak pun secara tak langsung diorang akan attracted dengan benda macam tu. So secara semula jadi dia benda tu dipupuk dalam diri mereka. Ya, betul lah, harmoni lah rumah tangga tu. Pada saya lah. Saya sangat-sangat suka apa yang Hisham kongsikan tadi, dan ini sebenarnya boleh jadikan orang kata panduan juga untuk ibu bapa muda, macam mana sebenarnya nak mendidik anak-anak supaya kita jaga diri kita, anak-anak pun akan terjaga diri mereka juga. Betul. Dan sedikit daripada Coach sendiri, sedikit secara bila menyebut tentang persoalan anak, kita dah faham anak ni dia ada dua kategori. Ada anak yang memang di usia yang awal.
usia awal ni dia seumpama sponge tau, sponge. Dia mudah serap apa sahaja yang kita kata, apa sahaja yang kita buat. Dan saya amat setuju dengan apa yang Tuan Hisham kata tadi adalah pertama tunjukkan role model dan satu perkara berhati-hati dengan apa kita kata. Saya boleh Sebab setuju. apa? Sebab apa sahaja yang kita kata pada mereka, dia akan percaya. Betul. Sebagai contoh, engkau bodoh, dia akan kata, aku bodoh. Engkau teruk, dia akan kata kita teruk. Tapi kalau kita nampak mereka buat satu perkara yang mungkin tak bagus, kita kena tegur dengan cara yang berhikmah. Sebab itu penting. Bila sebut nak mewujudkan self-esteem, sebab itu esteem diri adalah bagaimana mereka melihat diri mereka. Apakah mirror mereka, apakah cermin mereka, adalah sejauh mana kita mampu memberikan yang terbaik. Dari sudut kata-katanya, dari sudut contohnya, role modelnya. InsyaAllah kita dapat bina keluarga yang lebih baik di masa akan datang. InsyaAllah. Itu dia tadi. Saya rasa conclusion ataupun penutup yang cukup-cukup cantik untuk perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak Coach. Terima kasih Hisham atas perkongsian pada hari ini. Harap-harap lepas dengan Fatin kita semua dapat peluk diri kita sendiri dan cakap tahniah. Tahniah gitu. Saya sendiri secara tidak langsung mendapat semangat yang baru hari ini. Dan harapnya manfaat ini juga tersebar kepada anda penonton. Dan kita ingin berhenti rehat seketika, Yana. Kembali selepas ini kita akan bersama dengan Insomniacs.